buka, asal tak buka. Oh, buka. Oh, okey ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqq قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada petang ni kita sambung Safinatun Najah, masuk muka surat yang ke-6 dah. Fasal yang ke-17. Fasal yang ke-17 berkaitan dengan najis. Berkaitan dengan najis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Fasal yang ke-17, najis itu tiga perkara. An-najasatu thalathatun. Najis itu tiga perkara atau terbahagi kepada tiga. Mughallazatun, mukhaffafatun, wa mutawassitatun. Iaitu yang pertama najis mughallazah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassitah. Najis mughallazah maksudnya berat, mukhaffafah maksudnya ringan, mutawassitah maksudnya sederhana. Itu dari sudut makna. Itu dari sudut makna. Cuma apa makna najis tu mughallazah, yakni berat? Makna najis tu kalau timbang 3 kilo, bukan. Apa maksudnya najis tu ringan? Mukhaffafah, tak sampai 10 gram, bukan. Apa maksud najis tu mutawassitah, pertengahan, tak berat sangat, tak ringan sangat, bukan. Najis mughallazah, najis berat, yang beratnya cara nak cuci susah. Tu maksud najis berat, mughallazah. Maknanya nak cuci tu berat, susah, maka dia panggil najis mughallazah, najis berat.
Kenapa namanya najis mukhaffafah, ringan? Sebab nak cuci dia senang je, ringan aja caranya. Kenapa namanya najis mutawassithah, pertengahan? Sebab nak cuci dia nak kata berat sangat pun tidak, nak kata ringan pun tidak. Biasa-biasa, sederhana. Itu 3 jenis peringkat najis. Al-mughallazatu, mughallazah pula. Najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis mughallazah tu iaitu najis anjing dan babi dan anak-anak salah satu daripada keduanya. Itu dia panggil mughallazah, najis yang berat. Nak cuci dia nanti dia sebutlah di bawah nanti. Berat nak cuci dia. Kena campur air, campur tanah lah, 7 kali lah. Beratlah sikit. Mughallazah ni, anjing dan babi ni. Cuma anjing kita tahulah, anjing jenis tak kisah jenis apa. Cuma saya cuba tanya juga pihak yang zoo lah kita kata kan. Serigala tu dia masuk dalam anjing ke tidak? Masuk. Saya tanya, dia orang pun tak ada jawab. Kita lagi tak tahu. Serigala tu termasuk. Sebab ada kata tak masuk. Serigala, ada kata masuk. Termasuk pada anjing. Jenis anjing. Biasa tengok serigala. Ada. Macam anjing kan macam mana? Macam anjing. Anjing. Tak tahulah. Ada kata bukan. Ada kata jenis anjing, sejenis anjing. Ada kata dia jenis macam dubuk. Dubuk macam ni kat dubuk. Dubuk bukan jenis anjing, tapi macam anjing. Dubuk yang makan bangkai-bangkai tu. Itu bukan anjing. Sebab dubuk boleh makan. Sembelih. Jadi tak tahulah dia jenis ke mana. Dia lebih ke mana serigala ni. Saya cuba tanya beberapa orang pun, dia pun tetap juga kata berbeza lah. Ada yang kata anjing, kata tak anjing. Gitu lah. Sebab dia ada kena mengena dengan hukum. Nanti kena basuh dengan air tanah kalau dia tu jenis anjing. Anjing pula tak kisahlah, anjing gemuk, anjing besar, anjing comel tu kan. Halu kecil macam kucing. Comel je. Tak kira anjing comel ke, anjing uduh ke, anjing gila ke, anjing tak gila ke, anjing polis ke. Tu anjing polis tu kan, yang kuat hidung dia tu. Anjing yang cari dadah ke, anjing yang cari orang ke, tak kira. Anjing bandar ke, anjing kampung ke, anjing hutan ke, tak kira. Kalau dia tu anjing, maka bersentuh je wajib basuh dengan air tanah yang kita akan masuk nanti. Dan dia nama najis berat. Nak menyucikan dia agak berat. Babi pun sama. Babi dia tak banyak jenis lah. Babi hutan dengan babi bandar tu je lah. Babi bandar maksudnya babi pera. Babi hutan hitam. Dekat Perseroh ada tempat saya duduk tu. Ada. Dekat penyu tu kan. Penyu besar tu. Besar. Tak tahu ada penyu besar mendarat di Pelindung. Ramai orang datang tengok telur dia, tengok dia telur ke dia tak telur. Besar penyu tu kan. Kat situ banyak babi. Babi hutan. Tak kisahlah babi hutan ke, babi bandar, babi pera ke. Jadi kalau jenis babi wajib, kalau kena wajib cuci dengan air tanah. Dia berpindah tu bila basah je. Bila kering dia tak berpindah najis. Salah satu basah, kering dengan kering tak pindah. Atau anak-anak salah satu daripada keduanya. Contohnya mughallazah, anjing kahwin dengan kambing. Ada. Nampak macam anjing, macam biri-biri tengok. Bukan. Nampak macam anjing tapi ekor panjang. Bila tengok balik, loh. Maka dia mughallazah juga. Sebab tu dia kata salah satu daripada keduanya, anak-anak. Babi dengan lembu dapat anak. Anak dia pun mughallazah juga. Maksudnya dia tak kira lah. Salah seekor daripada mak bapak dia, anjing atau babi, anak tu tetap juga mughallazah. Sebab dia ambil
lah benih daripada mak bapak kan. Malah kalau katalah, saya ada satu kitab, nama kitab ni Sabilal Muhtadin. Siapa kaji dengar? Sabilal Muhtadin. Nama kitab lama, kitab ni 300 tahun, dekat-dekat 300 tahun. Kitab Jawi, bukan kitab Arab. Tak je dengar? Sabilal Muhtadin nama kitab. Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia dulu duduk Mekah, belajar 30 tahun lebih. Lepas tu tok guru dia suruh balik ke Nusantara waktu tu lah. Waktu tu Malaysia, Thailand tak ada lagi. Dia ke Nusantara. Kerana Siam nak ambil alih Patani. Patani itu asalnya, dia ada Fatani Darussalam. Dia ada negara dia sendiri. Tapi Siam nak ambil alih. Thailand tu lah, Siam nak ambil alih. Tok guru dia suruh balik, mempertahankan negara. Maka dia buat balik, dia mempertahankan negara dengan Syekh Daud Al-Fatani. Akhir sekali dia mati. Pegang-pegang dia mati. Syekh Daud berundur, pergi balik ke Mekah. Sehinggalah dia mati di Mekah, Syekh Daud. Dan dikuburkan di Mekah. Tapi kawan dia, Syekh Arsyad Al-Banjari, mati masa ketika perang tu. Dia karang satu kitab nama Sabilal Muhtadin. Apa saya nak cerita ni? Dalam kitab tu, dia sebut, kalaulah, katakanlah, orang dengan babi dapat anak. Dia kata gitu, orang dengan babi dapat anak. Anak tu nama apa benda? Tak kira lah. Kalau anak tu rupa babi, selesai, macam babi. Kalau pegang Mughallazah, selesai lah. Kalau anak tu macam orang, macam mana? Kalau anak tu macam orang. Ni cerita ni dekat-dekat 300 tahun lepas punya karangan kitab. 200 tahun lebih. Dah ada dah. Bukan dah ada begitu. Idea tu dah ada. Maksudnya, jika begini, maka begini. Kan? Terfikir dah. Kalau kita sekarang ni, tak pelik. Sebab memang dah terfikir. Sebab sekarang moden. Sekarang sama moden. Ada tempat tu, daging pun dia boleh biakkan daging. Dia boleh buat daging. Dia bukan ambil daging berlembu. Dia ambil daging tu, dia biakkan daging tu. Biak daging macam mana tu? Tak tahu. Ada dah daging palsu. Sekarang kita tak pelik. Genetik tu lah, gen tu lah, itulah, inilah ambil kan. Dulu ni dah terfikir dah mereka. Dapat anak tu babi. Selesai masalah. Maksudnya anak tu babi, maka dilayan dia seperti babi. Kalau kena, basuh dengan air tanah semua. Macam ni kalau anak tu orang? Macam orang. Ni hukum ni. Maka anak tadi tu, anak salah seorang lah. Ayah dia babi, mak dia orang ke, ayah orang, mak babi ke. Kan? Ada dalam hukum. Bukan main-main, ada dalam hukum. Dalam kitab sabit, sebab tu saya sebut nama kitab. Tak saya cari. Murah tak sampai RM30 harga kitab. Dia beli. Cuma nak baca, cari tebal-tebal, cari kat mana. Ada kedai. Ada. Jadi kalau anak tu rupa orang, macam mana? Maka anak tadi dimaafkan jika bersentuh. Dia tak kalau kita sentuh dia, salam dengan dia, katalah anak tu boleh bercakap. Katalah kita sentuh, salam dia, tak berpindah babi. Maksudnya dimaafkan. Dan kalau dia masuk masjid ke boleh. Sedangkan najis tak boleh duduk dalam masjid, tapi kalau dia nak masuk pun boleh. Malah dia wajib sembahyang, wajib puasa, dan boleh jadi imam. Boleh. Tu lah cerita dia. Dia wajib solat 5 waktu sehari semalam. Boleh masuk masjid, tak berpindah. Walaupun basah tangan dia pegang kita, tak kena basuh dengan. Ni Allah, babi ni basuh dengan tanah. Bukan kita maki dia. Kita bagi tahu engkau kan keturunan babi. Dia gini lah. Mujuh gitu. Mujuh hukumnya gitu. Cuba bayangkan kalau hukumnya tidak begitu. Oleh kerana salah seekor daripada mak bapak dia adalah binatang. Kalau bukan babi sekalipun binatang. Anaknya nanti dia kata, mak bapak aku binatang, jadi aku tak payah sembahyang. Sedap orang aku. Asal tak sembahyang. Tapi kena sembahyang, wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Boleh jadi imam pun. Tapi tak boleh bankan bapak dia. Tak boleh. Tidak boleh dibankan dengan bapak dia. Kalau bapak dia tu manusia. Bapak dia manusia, mak dia babi contohnya gitu. Tak dapat dibankan dekat bapak dia.
Jadi dia kalau matinya bapak dia tak boleh terima faraid. Tak boleh. Dan dia tak boleh menikah, tak boleh kahwin. Walaupun sama-sama keturunan babi macam dia pun tak boleh kah? Hukum tu pelik tau. Saya buat dobek ni sebab benda pelik lah. Kalau tidak saya tak cerita lah. Dan kalau dia sembelih, tak boleh makan. Bukan sembelih dia memang tak boleh. Tak, dia sembelih lembu, korban. Siapa nak sembelih ni? Tu. Apa dia? Mak dia babi tu main. Tak sah sembelihan, tak boleh. Tapi dia wajib sembahyang, wajib puasa. Kalau ayah dia meninggal, kalau ayah dia tadi kalau manusia meninggal tak boleh dapat faraid. Dia ada hukum berbeza. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab soalan kalau orang soal. Ayah dia ada harta, ayah dia meninggal, tapi anaknya tak boleh mewarisi. Bagaimanakah keadaannya? Ada keadaan yang jika anak tu bunuh ayah, anak tu tak boleh terima faraid. Okey, selain daripada tu. Wah fikir apa? Ayah yang berkahwin dengan maknya babi. Aduh. Ada dalam kitab tu. Sebab tu saya sebut nama kitab, sebab pelik. Tak boleh bernikah, tak boleh. Sembelihan pun tak sah. Nak panggil dia apa tu? Nama, kena namakan dia lah, nama. Okey, habis cerita sikit. Okay. Ini mazhab Syafi'i ya. Najis anjing dan babi adalah najis mughallazah, dan ataupun salah satu, kalau macam anjing, kalau macam anak-anaknya pun dikira najis juga kalau dia kahwin dengan binatang lain. Itu mazhab Syafi'i. Kita kena ingat, kita ada 4 mazhab. Kita luaskan perbahasan dengan mazhab lain pula. Contohnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali yang tadi itulah, anjing dan babi najis secara mutlak. Najis pula mughallazah. Tapi mazhab Hanafi, anjing tak najis, air liur je najis. Air liur dia je. Kalau pegang anjing tak najis, tak kena basuh dengan air, kan? Dengan air tanah walaupun basah. Tak. Air liur dia je. Itu mazhab Hanafi. Air liur dia je. Kalau kena air liur, kena basuh dengan air tanah. Kalau pegang dia tak ada masalah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, anjing dan babi suci macam binatang lain. Cuma kalau kena air liur dia, wajib basuh 7 kali dengan air tadi lah. Sebab tu lah, mazhab Hanafi, anjing tubuh dia tak najis, air liur dia najis. Mazhab Hanafi, bila kena air liur dia, basuh 7 kali, salah satu air tanah kan. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, tubuh dia tak najis, anjing dan babi tak najis, dan air liur pun tak najis. Tapi kalau tersentuh air liur, kena basuh 7 kali juga. Pelik tak? Mazhab Hanafi, air liur dia najis, tubuh tak najis. Kalau kena air liur pada mazhab Hanafi, basuh 7 kali, salah satu air tanah. Okey. Mazhab Maliki, badan dia tak najis, air liur pun tak najis. Tapi kalau kena air liur, kena basuh 7 kali. Tak, bukan. Sebab tu saya nak sebut ni, bukan. Kalau kata air liur tu najis, itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, air liur dia tidak najis, badan pun tidak najis. Tapi kalau kena air liur, basuh 7 kali. Soalannya, kenapa kena basuh? Tu soalan dia. Tu penting soalan dia. Kalau macam tu, kenapa kena basuh 7 kali? Dia panggil ta'abbudi. Ta'abbudi ni maksud kena patuh. Apa dia panggil ta'abbudi? Ta'abbudi ni kena ikut aja, bukan sebab najis. Kenapa? Bila Nabi kata, bila kena air liur, basuh 7 kali, maka basuhlah 7 kali. Bukan sebab apa basuh 7 kali? Sebab air liur najis? Bukan. Sebab Nabi suruh basuh 7 kali. Dia bukan sebab najis, sebab Nabi suruh. Ta'abbudi. Alah, macam kentut lah. Kentut ambil uduk. Kenapa? Mana boleh fikir apa? Sebab Nabi suruh. Kalau kentut tak boleh sembahyang, kena ambil uduk. Itulah dia. Ta'abbudi. Percaya je, dengar je, tak ada sebab. Kalau kena najis, basuh dengan air. Kenapa? Najis kan kotor, basuh, ada sebab. Nabi suruh kalau kena najis nak sembahyang basuh.
Bila basuh, suci. Kenapa kena basuh? Sebab kan najis kotor. Itu bukan ta'abudi. Itu ada sebab. Boleh fikir. Iaitu kotor. Tapi kalau kentut, kena ambil uduk, apa pasal? Mana boleh fikir? Nak fikir apa? Jadi kenapa kena ambil uduk bila nak sembahyang, bila dah kentut? Kerana ta'abudi. Dengar je lah Nabi cakap. Begitulah juga pada mazhab Maliki. Jika kena air liur, babi ataupun anjing tadi, kena wajib basuh. Tapi bukan sebab najis. Sebab ikut ajalah. Macam mana tadi, ikut aja, ta'abudi. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak. Basuh kerana najis. Mazhab Syafi'i kena air liur, basuh kerana najis. Dan badan-badan dia sekali semua najis. Tu beza dia. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dulu-dulu ada mufti bela anjing. Ada. Mufti bela anjing. Kata Allah, teruk sungguh mufti ni. Kejap. Dia mazhab Maliki. Tak ada masalah. Tak berpindah pun. Okay. Habis. Itu berkaitan mughallazah. Cara nak cuci nanti kita bincang. Tunggu yang fasal 18. Dan najis mukhaffafah pula. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yut'am ghairal labani wa lam yablughi al-haulain. Maksud dia, najis mukhaffafah itu kencing, air kencing. Bayi yang tidak diberi makan, yang tak makan selain daripada susu je dia makan. Dan umurnya belum cukup 2 tahun. Qamariyah. Jadi najis mukhaffafah ni najis ringan. Najis ringan ni najis apa? Iaitu bayi lelaki. Tu syarat yang pertama. Syarat pertama, tak ada tulis lelaki kat sini kan? Baulus sabi, air kencing bayi. Tak tulis lah. Patut air kencing lelaki tu, bukan perempuan. Najis mukhaffafah itu kencing bayi lelaki. Bayi lelaki. Itu terjemahan yang tepat. Jadi najis mukhaffafah dia ada syarat. Nak jadi syarat najis mukhaffafah ada 4 syarat. Syarat yang pertama, air kencing. Kalau muntah ataupun tahi, najis mutawassitah, najis pertengahan. Bukan najis ringan. Itu pertama, air kencing. Syarat yang kedua, kanak-kanak, bayi lelaki. Kalau kanak-kanak perempuan, lahir-lahir kencing je, najis pertengahan. Bukan najis ringan. Syarat yang ketiga, belum pernah makan apa-apa. Walaupun sekali. Belum pernah makan apa-apa, hanya yang dia makan susu aja. Maksud belum pernah makan apa-apa tu, makan atas jalan mengenyangkan. Dikasihkan tidak diberi makan. Sebenarnya bukan tak diberi makan, tidak diberi makan atas jalan mengenyangkan. Kanak-kanak tadi. Kenapa kena penting atas jalan mengenyangkan? Setiap budak dia akan tahnik, kan? Bila tahnik, bagi tak makan kurma. Kalau macam tu tak adalah najis mukhaffafah semua makan. Bukan. Itu bukan atas jalan mengenyangkan. Kalau kadang-kadang budak tadi demam, bagi makan obat. Bagi makan obat sampai kenyang. Bagi makan obat sekadar je, 1 sudu. Jadi itu tak kira. Tak dikira. Maksud beri makan atas jalan mengenyangkan. Itu syarat yang ke 3. Habis tu, kalau dia tak makan, dia nak hidup dengan apa? Dengan susu sahaja. Susu ibu. Ya? Kalau susu tepung, dikira makan. Dia tak boleh susu tepung. Susu tepung dikira makan. Kalau dia dikira makan, dia minum susu tepung, soalannya jadi macam mana? Air kencing dia jadi pertengahan. Ya, najis mutawassitah lah. Dia bukan ringan lagi lah. Ya? Syarat yang keempat, kurang dari 2 tahun. Itu syarat dia. Qamariyah. Umur bayi tadi kurang 2 tahun. Bila cukup 4
kriteria ni, maka air kencingnya namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Okey. Ulang balik. Pertama, air kencing. Kalau dia muntah, wah, dia muntah, jeluak, muntah. Itu najis. Jadi kalau kena kat tangan, kita pun ambil lap dia. Ambil percik sikit air. Sembahyang kita tidak sah. Sebab muntah. Kanak-kanak lelaki lah, tak sampai 2 tahun lah, dia tak makan apa-apa lah. Selain pada susu ibu je dia makan. Tapi dia muntah, bukan air kencing dia. Tengok kita fikir logik kita. Kalau logik, air kencing dengan muntah mana lagi jijik? Mana lagi jijik? Air kencing dengan muntah. Cepat, mana lagi jijik? Air kencing lah jijik. Muntah memang jijik juga, kurang sikit. Air kencing lagi jijik. Tapi hukum dia, air kencing tadi najis ringan, muntah najis berat. Kat sini kita dapat faham, agama ni bukan ikut kepala kita, bukan ikut kita lah, dia ikut syarak lah. Dia bukan ikut kita. Kita kata, oh jijik ni, mana lagi jijik? Jijik, muntah kurang jijik sikit. Air kencing ni, air kencing najis, jijik. Muntah pun najis. Tapi kalau budak tadi, yang umur 2 tahun cukup syarat, 4 syarat tadi, air kencing dia berbanding dengan muntah. Muntah lebih jijik daripada air kencing. Tapi dengan syarat tadi. Kalau najis dengan air kencing, mana lagi jijik? Kalau tahi, kita kata tahi lah ya. Itu tak apalah, kenalah dengan otak kita, kena dengan akal kita. Ada kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Yang tak kena tadi tu lah, muntah lagi kurang jijik ya. Tapi tidak. Muntah tu wajib basuh dengan air. Sebab najis yang sederhana. Air kencing dia najis ringan. Yang tak perlu basuh, renjih-renjih saja. Kita akan masuk tu nanti. Okey. Ada satu teka-teki. Kalau buat bayi diberi minum susu anjing, lepas tu dia kencing, air kencing dia jadi najis apa? Kenapalah bagi anjing tu minum, bagi bayi tu, kesianlah dia. Tak payahlah fikir sampai ke situ. Ni hukum je. Tak payahlah fikir sampai ke situ. Kau macam, seorang bayi dibunuh, maka begini, oh kesiannya bayi kena bunuh. Ada cerita masa bunuh bayi. Orang nak cerita hukum. Kan? Janganlah kat ni. Okey, bayi diberi minum sedikit susu cawan ke, setengah cawan ke, susu anjing. Kemudian dia kencing lah dengan susu tadi, kencing. Okey. Yang dia minum tu najis apa? Mughallazah lah kan. Yang dia kencing najis ringan, mukhaffafah. Kecuali dia minum tu minum mengenyangkan. Kan sebab tak boleh kan minum atas jalan mengenyangkan. Kalau sikit-sikit tu tak mengenyangkan. Nampak? Hukum nak beritahu. Masuk najis berat, keluar najis ringan. Pelik. Kan? Patut masuk najis berat, masuk. Keluar lagi berat lah. Tapi tidak. Masuk najis berat, keluar najis ringan. Ini kalau budak-budak lelaki yang cukup syarat je tadi. Kalau kanak-kanak perempuan, bayi perempuan, tak kira masuk apa pun. Masuk benda suci pun keluar najis pertengahan. Masuk najis berat, keluar najis ringan. Saya nak beritahu, tu bayang kan? Saya nak beritahu untuk kita faham dalam masalah fiqh ni, halal haram sah batal, najis tak najis, dia bukan ikut kita. Dia ikut hukum syarak. Kan contoh yang kita bagi sebelum ni kan, anjing air cukup-cukup 2 kolah, ingat ke? Cukup-cukup 2 kolah. Cukup-cukup. Ngam-ngam. Tak lebih, tak kurang. Ngam-ngam. Faham? Cukup-cukup. Seekor anjing jilat. Jilat, dapatlah 1 cawan kot daripada yang dia jilat tu. Telan 1 cawan. Jadi air tadi kurang lah 2 kolah kan. Sebab dia dah ambil 1 cawan anjing tadi. Lepas pada tu, dia angkat kaki, dia kencing dekat kolam satu lagi yang cukup-cukup. Dia kencing yang cukup-cukup 2 kolah juga. Mana, dan dia kencing ceng gitu je lah. Bukannya sampai banyak. Mana air mutlak? Saya dah bagi lah teka-teki tu kat sini kan. Ke tak bagi lagi? Semua macam tak boleh jawab. Anjing ada air cukup-cukup 2 kolah. Tahu air 2 kolah tu air banyak lah, 2 kolah cukup-cukup.
Air 2 kolah ni air banyak. Bila anjing tu jilat, katalah dia jilat satu cawan. Jadi air tadi kuranglah sikit 2 kolah. Dah kuranglah 2 kolah. Lepas pada tu, ada satu lagi bekas yang cukup-cukup 2 kolah juga. Cukup-cukup. Bekas satu lagi. Dia pergi sana, dia angkat kaki, situ. Masuklah air kencing tadi dalam tu. Bila tengok, tak berubah apa pun. Tapi mak dah tahu, nampak jelas-jelas masuk air kencing dalam tu. Sekarang ada 2 bekas ni. Saya nak tanya, mana yang mutlak ke, dua-dua tak mutlak ke, macam mana? Sebab masa dia jilat air ni, sampai satu cawan, mesti air liur dia akan menitik-nitik kena juga kat dalam tu. Dan air kolah tadi, air bekas tadi, kuranglah 2 kolah sikit sebab dah kurang secawan. Sebab dia dah ni. Yang air sana, cukup-cukup 2 kolah, dia kencing, terlebihlah sikit, maknanya. Tak adalah dia kencing sampai 1 cawan, sikit je. Tapi masuk air kencing. Mughallazah lah. Soalannya, mana mutlak? Yang kencing mutlak. Sebab air lebih 2 kolah dia kuat. Jika berubah baru najis. Tak berubah dia kekal mutlak. Tapi air yang jilat tadi, air apa? Air apa? Bukan mutlak lah. Air apa? Mughallazah lah. Air mutanajis. Tak boleh ambil uduk. Yang dia kencing tadi, boleh ambil uduk. Saya nak buktikan lagi apa? Dalam masalah hukum, bukan ikut kepala kita. Tu je. Bukan ikut cerdik kita. Kalau kita ikut cerdik kita, lagi jijik yang kencing. Yang jilat tak jijik sangat. Sama. Muntah budak tak jijik sangat. Air kencing dia lagi jijik. Tapi muntah najis sederhana. Kencing najis ringan. Patutnya kencing lah berat lagi. Air kencing ni. Dengan bakteria, dengan apa. Tak. Hukum tak ikut kepala kita. Hukum ikut hukum syarak. Okey. Itu najis mukhaffafah. Cara cuci je nanti dia dah sebut ni. Yang ketiga, najis mutawassitah. Wal mutawassitatu sairun najasati. Najis mutawassitah itu selain daripada najis-najis mughallazah dan mukhaffafah. Paling banyak lah. Paling banyak najis pertengahan lah. Selain daripada anjing babi, selain pada kencing budak tadi, semuanya najis pertengahan. Ini paling banyak sekali. Paling banyak sekali. Itu 3 jenis najis. Jadi macam mana nak cuci? Macam mana nak cuci dia? Dia nak cuci dia ni tak susah. Mari kita tengok Fasal yang ke-18. Najis mughallazah. Al-mughallazatu tathuru bighasliha sab'an ba'da izalati ainiha. Ihdahunna biturabin. Najis mughallazah, cara nak cuci pula. Tadi najis, kategori dah tahu dah macam nak cuci. Najis mughallazah itu suci dengan membasuhnya 7 kali. 7 kali. Sesudah dihilangkan zatnya. Zatnya tu najis itulah. Salah satu daripadanya adalah air bercampur tanah. 7 kali. Kita panggil apa ni? Samak tak? Kan? Sebenarnya bukan samak. Apa dia? Bukan samak. Sertu. Bahasa yang tepat bukan samak. Dia panggil sertu. Samak ni kulit. Yang kita dah bincang kulit tak? Ada 3 kan? Bulan lepas. Tu. Fasal yang ke-16. Kulit bangkai apabila disamak. Tengok tu. Nombor 2 tu. Yang fasal yang ke-16. Kulit bangkai apabila disamak. Samak ni kulit bangkai, proses buang daging, buang lendir, buang darah, proses buang dekat kulit binatang. Proses tu nama proses menyamak. Bukannya basuh 7 kali dengan air tanah pula nanti kan. Ambil kulit tu basuh 7 kali dengan air tanah. Bukan. Habis tu yang kena anjing babi ni apa? Bukan samak. Dia panggil sertu. Sertu. Bahasa yang tepatnya sertu, bukan samak.
Tapi kita sebut sama tak? Tapi kita buat macam mana? Oi, ada anjing ni. Air kecil-kecil anjing. Dia pun buang-buang-buang, dia buat macam mana? Basuh dengan apa? Dengan air tanah. Tapi sebut sama. Tak apalah. Sebut salah tak apa. Janji buat betul. Jangan sebut betul, buat salah. Sebut salah. Kena sama ni, kena sama. Lain kali ambil air. Tu bukan sama, tu sertu. Tak apalah. Tak ada hal lah. Salah tak apa. Salah sebut. Yang penting buat tu betul. Ayat yang betulnya adalah, istilah betul adalah sertu. Bukan sama. Boleh tengok dekat Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi kalau tengok Dewan Bahasa dan Pustaka, sama pun dia cakap basuh dengan air tanah juga. Yang mana walaupun salah, dia letak sekali juga. Salah sebenarnya tu. Okay? Jadi caranya pertama, kalau ada anjing babi, sama ada bekas-bekas dia, air najis dia, air kencing dia, apa-apalah, air liur dia, darah dia, macam ni caranya. Ada pertama sebut di sini, buang zatnya. Hilangkan dulu. Kalau ada air kencing, kena buang air kencing dulu. Kalau ada najis stokor ada, buang stokor tu dulu. Tu syarat pertama. Tak boleh jiru. Kalau jiru tanpa buang air kencing beladung ni, dia jiru makin besar. Ambil asal besar ni. Dia ambil satu baldi jiru. Wuf. Makin besar. Tak cukup lagi. Ambil satu baldi, jiru lagi. Makin besar, makin besar, makin besar. Sepatutnya besar ni je. Ada yang lagi, dia ambil pipe, getah pipe. Dia, kecil kan, dia picit depan tu. Dia tolak, tergolek tahi tu. Tergolek tahi anjing. Tergolek. Oh, tak kena. Sikit lagi. Kuat lagi. Kena congok sampai ke bawah. Sebab itu mungkin dekat halaman dia ke, tempat simen depan rumah dia ke. Dia buat gitu. Jadi elok-elok, alah, besar seketul bersatu je. Habis jadi. Satu depan rumah dia lah, bukan satu rumah. Semua jadi mutanajis. Pertama kena buang tu dulu. Kena buang. Kalau air kencing tu, lap tu lah. Kalau kena tangan pun tak apa, nanti basuhlah dengan air tanah. Lap. Kalau ada najis tu, buang najis. Ikutlah, pakai plastik ke, pakai tisu ke, buang dulu. Kemudian bila buang, dia akan ada sifat dia, ciri lagi. Bau, warna dan rasa. Rasa tu bukan rasa dengan lidah. Rasa dengan tangan. Kan rasa kan? Ni. Ui, belendar lagi. Adalah rasa namanya. Mana ada rasa dengan lidah najis? Bau ada, warna ada, rasa ada lagi. Sebab baru buang dia je baru. Zat dia. Maka wajib buang dulu yang tu. Yang itu pun tak boleh jiru. Kalau jiru gitu makin besar juga. Selagi ada bau, warna dan rasa. Selagi itu tak boleh jirus. Kalau jirus, menyebabkan dia makin membesar. Okay. Jadi macam mana? Ambil lah tisu ke apa. Sehingga bau, warna, rasa tak ada. Hilang. Okay. Jadi kalau kata najis itu besar, air kencing itu besar ni, mungkin dia jadi besar sikit je lah masa kita nak buang. Kalau najis tokor gitu, dia asalnya besar ni, kawasan dia, jadilah besar ni sikit. Begitu je lah. Okey, dah clear dah. Mungkin tangan kita akan terkena. Kalau kita pakai sarung tangan kita akan terkena. Lepas tu kita buang sekali, tak apalah. Okey. Lepas pada tu, baru lalukan air 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Lalu 7 kali. 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Jiru, salah satu dengan air tanah. Salah satu dengan air tanah tu tak tepat. Yang tepat dia gini. Sekurang-kurangnya salah satu dengan air tanah baru tepat. Kenapa kata sekurang-kurangnya? Kalau buat 2 air tanah boleh tak? 2, 5 3, 4 3 air tanah, 4 air putih, air biasa, air mutlak. Boleh. 7 air tanah pun boleh. Air tanah tu air keruh lah. Bukannya mesti 1 air tanah. Ayat dia gini, 7 kali basuh, salah satu tu sekurang-kurang salah satu air tanah. Sekurang-kurang. Bukan mesti 1. 2 pun boleh, 3 pun boleh, 4 pun boleh, 7 pun boleh. Cuma kalau 7 dengan air tanah, lepas tu kotor lah dengan tanah. Macam nak buat?
G guru juga. Baik, jangan buat 7. Buat 1 dah lah. Jadi bukannya mesti sekali. Tak semestinya sekali. Sekurang-kurangnya sekali. Saya suka buat 3-4. Sedap sikit. 3-4. 3 air tanah, 4 air. Ikutlah. Nak buat 7-7 boleh. Lepas tu kotor lah. Okey. Soalan. Mana dulu? Air apa dulu? Adakah air tanah dulu ataupun air tanah duduk tengah atau air tengah duduk akhir? Mana-mana pun. Janji sekurang-kurang mana-mana nak duduk letak pun. Janji sekurang-kurangnya sekali air tanah. Mana-mana boleh. Awal boleh, tengah boleh, akhir boleh. Mana-mana. Nombor berapa-apa pun boleh. Janji salah satu air tanah. Cuma terbaik buat yang pertama. Air tanah. Sebab. Bagi tahu sebab. Kenapa tak yang kalau buat kali ke-7 kan boleh. Buat kali ke-6, kali ke-5? Tak, buat kali ke-5. Kali ke-6, ke-7 tu air putih, okeylah, tak kotor dah. Kenapa? Ni risiko dia. Kalau letak air putih dulu, baru air tanah. Okey, letak air tanah dulu. Letak air tanah dulu sekali, lepas tu air putih. Pertama air tanah, selesai. Yang kedua air putih. Yang ketiga air putih. Air putih tu air biasalah maksudnya. Yang keempat, masa tu tiba-tiba dia ngecik. Pak pergi ngecik. Ngecik kena sini. Allah. Okey. Kena masuk dengan tanah tak? Tak kena. Lak je. Ambil air, lak je. Maknanya setelah air tanah, kemudian mengecik, maka yang mengecik tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Maksudnya habis je. Tapi kalau air tanah akhir ke ujung, kali pertama dengan air biasa, air putih. Kedua, yang ketiga tu, tak air tanah tak ada lagi, mengecik. Pak kena sini. Mengecik. Okey. Lepas tu biar dulu kat sini, biarin, sekejap lagi kena basuh ni. Dia buat sampai kali ke-7 bawa air tanah. Maka selesailah kat situ. Yang kat sini kena basuh 6 kali. Salah satu air tanah. Itu risiko dia. Dia pun basuh sekali, air degil lagi tu, tak nak basuh air tanah pula tu. Basuh air kosong ni. 1, 2, 3. Dia 6 kali, salah satu air tanah. Sebab apa 6? Kenapa tak 7? Sebab 1 dah dia dah. Air putih. Ngecik tu. Lepas tu kali ke-5, dia nak buat kali ke-7 juga air tanah. Degil. Saya nak bagi contoh aja. Kali ke-5 mengecik pula situ. Biar kat situ, dia buat kali 5, 6, 7 air tanah. Selesai. Yang ngecik tu macam mana? 6 kali, salah satu air tanah lagi. Dia basuh lagi, degil lagi. Sekali pertama, 2, 3, 4, ngecik lagi. Begitulah sampai kiamat. Macam mana nak potong terus? Kali pertama tu air tanah. Selesai. Ngecik je, terus kenakan air tanah. Air mengecik 1, air tanah jadi 2. Jadi 5 kali lagi air biasa. Itu risiko dia. Sebab tu digalakkan, disunatkan yang pertama tu air tanah. Tak wajib air tanah mana-mana pun. Cuma sebelum kena air tanah, jika air putih tu mengecik, kena dia kena basuh lagi. Begitulah. Dia mengecik kena lagi, mengecik kena lagi. Kena basuh 6 kali. Tak bukan 7 dah lah. Sebab diri dia tu pun air juga kan. Diri dia tu pun air. Jadi sebab tu 6 bukan 7. Okey. Dan najis mutawassitah. Mana najis mutawassitah? Sekejap nak tengok dulu. Okey, sebelum tu. Belum masuk lagi. Masih lagi najis najis mukhaffafah. Sebelum masuk najis mukhaffafah, nanti dulu. Sebelum itu. Kalaulah dia nak basuh, katalah kena tangan dia ke, kan, anjing atau babi tadi, dia pergi di sungai tu keruh, dan sungai tu berjalan air, dia tak payah basuh, dia cuma masukkan je, air mengalir, air keruh dah, dia cuma kena kira je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah, laju-laju pun tak apa, sebab air berjalan. Tak, ni tangan ni kena ni, nak kena basuh 7 kali, air keruh. Masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia panggil dikira mengikut takdirnya. Kalau air tak bergerak, tapi air keruh lah ni, air keruh tu air tanah lah, tapi tak bergerak, dia wajib 1, 2 atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tadi tu dah air tu bergerak, nak gerak buat apa lagi? Air tanah.
Kalaulah najis tu dekat tanah. Najis tu ada air kencing apa ada dekat tanah. Jigo aja. Tak payah pakai tanah. Sebab dia tu dah tanah. Nanti kan cari air tanah pula sebab nak basuh tanah. Sebab ada babi kencing kat sini, anjing kencing, dia cari tanah buat jigo atas tanah. Tak payah. Air aja 7 kali, automatik ada tanah tu, itulah air dia. Takut-takutlah. Hukum tu, hukum. Habis. Barulah masuk najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah pula, najis yang air kencing, 4 syarat tadi. Kan air kencing syarat pertama, kedua kanak-kanak lelaki, yang ketiga dia tak makan apa-apa, susu ibu je dia makan, dia tak makan benda lain atas jalan mengenyangkan, dan yang keempat apa? 2 tahun, tak lebih 2 tahun umur dia. 2 tahun pula, bukan 2 tahun ikut IC ya. Bukan 2 tahun ikut IC ya. 2 tahun qamariyah. Ikut IC tak boleh, ikut IC syamsiah. Qamariyah. Tapi beza berapa hari je? 1 tahun beza. Satu tahun beza di antara syamsiah dengan qamariyah. 11 hari. 3, 6, 5 setahun kan? Setahun tak tahu, 3, 6, 5. Qamariyah 3, 5, 4. 3, 6, 5, 3, 5, 4. Tolak lah, kan 11 hari, setahun. 30 tahun, setahun. Maknanya kalau ikut IC itu 30 tahun, hari jadi ke-30, sebenarnya umur dia 31, ikut Islam. Kalau 60, sebenarnya 62. Kalau 300 tahun. Maknanya 309. Ashabul Kahfi. 300 dan 309 tahun. Okey. Najis mukhaffafah pula, najis mukhaffafah, yang ada najis mukhaffafah ni kerana satu kisah seorang namanya Ummu Qais. Dia datang jumpa Nabi, dia bawa anak lelaki yang kecil. Nabi tengok tengok baby, memang sukalah. Pegang. Sebab tu ada orang dia tak suka baby, dia tak suka budak-budak. Hati-hati lah. Nabi suka budak-budak. Kita ni kalau memang tak suka budak-budak pun buat macam suka juga. Biasa orang perempuan tak ada masalah. Orang lelaki lah kadang. Kadang-kadang dia tak suka budak-budak. Bukan tak suka tu benci, macam serabut lah, bising lah, ni lah, lembek lah, nak pegang kena slow-slow. Biasa orang lelaki lah. Dia tak suka. Cuma kalau boleh paksa bagi suka juga. Sebab apa yang Nabi suka itu yang terbaik. Nabi suka budak-budak. Nabi suka budak-budak. Jadi kita pun kena suka juga budak-budak lah. Budak tu baby lah. Okay? Nabi tengok budak, Nabi pegang. Pegang-pegang dia kencing. Dia kencing atas jubah Nabi. Nabi pun minta air, percik aja. Gitu. Lepas tu dah. Nabi pergi semayang. Maka keluarlah hukum pada mazhab Syafi'i bahawasanya pada mazhab Syafi'i ada najis mukhaffafah ni, najis ringan. Okey, itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain dia kata tidak. Itu najis juga, kena basuh. Cuma bagi Nabi sebagai apa dia panggil? Kelebihan bagi Nabi, khususiah bagi Nabi, Nabi tak perlu tak basuh. Dan ada ulama yang mazhab lain kata Nabi sebenarnya basuh orang yang tak nampak. Maka pada mereka tak ada najis mukhaffafah. Air kencing tadi najis pertengahan juga basuh. Maka bagi kita sunat basuh juga. Walaupun air kencing anak-anak lelaki ni tak basuh pun tak apa, renjih-renjih, basuhlah juga, sunat. Okey. Cara nak cuci macam mana? Ada 2 cara. Khilaf ulama 2. Cara yang pertama, perah. Buang perah air. Kalau air kencing tu banyak, perah. Lepas tu ambil renjih saja, lebih besar daripada kawasan basah lembab kerana kencing tadi. Cukup. Tu je. Tu yang pertama. Yang kedua, pendapat kedua, tak payah perah. Air tu ada, tak payah. Begitu je. Ada 2. Tapi yang sunat, basuh juga. Sunat. Okey. Kita tak amal lah benda ni. Sebab apa?
Sebab kita kecil-kecil lagi bagi makan tak. 6 bulan bagilah. Makan Nestom apalah. Maka tak ada. 2 tahun. Biasa 6 bulan je. 6 bulan dah start bagi. Tonyong budak tu. Cepatlah besar. Bila dah besar, Allah perangai apa lama cepat sangat besar ni. Dah tahu dah pandai buat perangai. Pening kepala pula. Masa kecil nak suruh cepat besar. Jadi ada 2 cara lah. Yang pertama, renjis setelah perah dulu. Tak perah tak boleh. Cara yang kedua, ataupun pendapat yang kedua, tak payah perah, renjis je. Gitu je. Lebih besar, percikkan aja. Apa lagi ya? Okey. Kenapa kita tak boleh? Kita percaya kan? Ada orang tanya, kenapa kencing kanak-kanak lelaki macam tadi cukup syarat renjis saja. Kenapa kanak-kanak perempuan kencing tak boleh renjis, mesti basuh? Ini tidak adil. Kenapa? Boleh kita kata alah hukum ikut ajalah. Boleh je tak jawab gitu. Cubalah fikir kenapa. Saya fikir benda tu dan saya tanya doktor. Saya banyak buat, kalau hukum hakam saya banyak bincang dengan doktor. Masa saya banyak buat bincang dengan UIA dulu. Pembentangan di UIA. Saya banyak bincang dengan doktor-doktor. Saya nak dari sudut moden. Kita dari sudut hukum syarak, model lain. Itu yang saya tanya dia, kenapa hukum tu ada? Allah, hukum ikut ajalah. Memanglah kita nak tahu hikmah. Kalau boleh carilah. Kalau tak jumpa, ta'abudilah macam makan babi tak? Kenapa haram makan babi? Tak tahu sebab apa? Sebab haram? Tak, bukan sebab, ialah kenapa haram? Daging dia tak sedap. Sedap, ramai makan. Nambah lagi. Macam-macam masakan boleh buat. Buat steak sedap, steak babi. Mantap. 3 rasa sedap. Masuk kicap. Tak tanya orang makan. Sedap. Dan nak pera dia mudah. Dia berak-berak, lepas tu dia makan tahi dia. Dia kuat. Kalau setakat dia duduk dengan tahi dia kuat ketahanan. Kalau lembu, kambing kita duduk dengan tahi, kita kurak situ, kurak sini, tak kuat. Jadi maknanya kenapa haram makan babi? Sebab dia makan tahi. Tak. Dia dah makan tu cerita lain. Kadang-kadang kita jumpa sebab. Kadang-kadang kita tak jumpa. Kita boleh katalah merbahaya kesihatan. Ya ke? Ramai orang makan babi elok sihat-sihat. Jadi maknanya tak jumpa kenapa haram. Tak apalah, percaya je lah. Tapi ada yang jumpa kenapa. Yang jumpa tu carilah. Contohnya dalam masalah ni, kenapa perempuan, air kencing perempuan, bayi perempuan terus jadi najis pertengahan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang 2 tahun cukup syarat tadi, dia cuma renjah-renjah saja. Carilah. Kalau tak jumpa, tak apalah. Kalau jumpa, dan ianya jumpa, saya jumpa, doktor cakap. Yang babi tadi tak jumpa. Sebab mula-mula saya jumpa juga yang babi tadi. Rupa-rupanya ada satu cacing pita dia panggil. Cacing halus aja, yang dia kalau masak 100 darjah Celsius bergelegak, tak mati. Lepas tu tak mati. Kita kata rupanya babi haram makan sebab tu. Sebab ada satu berbahaya. Sekarang ni dah ada dah. Bubuh alat tu, masak-masak, mati dah cacing tu. Boleh makan? Tak boleh juga. Jadi tak jumpa lah. Kalau jadi saya jumpa. Doktor tu kata, sistem peranakan orang perempuan, dia complicated. Kerana dia akan boleh mengandung nanti, maka sistem dia tak sama macam lelaki. Susah, terlalu complicated lah. Sistem dia tu, sebab lepas ni nak ada organ dalam perut, ada dalam rahim dia ni. Jadi dia ada sistem peranakan, sistem perkumuhan, dia bercantum kan dekat-dekat. Jadi oleh kerana itu, air kencing dia lebih, kadar macam, kalau kuman, lebih banyak kuman. Lebih berbau, lebih pekat, lebih segalanya lebih. Kanak-kanak lelaki dia simple je. Daripada pundi kencing ni keluar gitu aja. Kanak-kanak lelaki, bukan kanak-kanak lelaki, orang lelaki. Perempuan lain. Gitu. Itulah sebab dia. Jadi kalau katakanlah air kencing kanak-kanak perempuan dia renjis, dia akan bau juga.
Kalau kanak-kanak lelaki yang cukup tadi lah. Kalau kanak-kanak lelaki dah makan macam-macam, hacing juga. Ni yang makan susu-susu je. Dia tak berapa, nak kata bau tak bau, nak kata bau tak. Macam ada, macam tak ada. Jadi kalau genjih, hilang bau. Itu hikmah dia kalau jumpa. Kalau cari, jumpa. Saya cari lagi. Saya tanya Tok Guru pula. Yang tadi moden. Saya tanya Tok Guru pula. Nak tahu hikmah. Dia kata hikmah dia, perempuan ni masturah. Tahu masturah? Ada nama masturah sini. Masturah. Apa mastur? Mastur muzakkar lelaki, perempuan tambah marbutah. Masturah. Kan mastur. Disembunyikan, disorok. Perempuan ni masturah, disorok, disembunyikan. Sebab tu perempuan dia bukan kerja ni bukan di luar. Ada terbakar, bukan orang perempuan kerja padam api, bukan. Ada kematian, bukan dia kali kubur. Kerja dengan orang ramai-ramai ni orang lelaki. Perempuan disorok dalam rumah. Istilah sorok. Okey. Disoroknya malah kalau aurat lagi banyak disorok. Bungkus. Bila kata gitu. Lelaki pusat sampai lutut. Perempuan dibungkus. Bila mati berapa helai? 5. Kalau lelaki 3. Kenapa lebih? Kerana nak masturah, sembunyi. Kata Tok Guru ni, air kencing perempuan pun disembunyikan sebagai menjaga maruah dia. Jadi, kalau kata bau hacing, ni bau hacing air kencing siapa ni? Anak perempuan aku. Jatuh maruah dia. Maka dibasuh supaya tak ada orang tak sebut pasal orang perempuan. Disorok. Sesorok-soroknya. Disorok sungguh. Sampaikan air kencing pun sorok. Jangan bagi orang cakap, ni bau hacing ni, anak jantan biasalah, anak jantan bomber baru gitu. Kita cakap okey, tak menjatuh maruah orang lelaki, bukan orang, budak lelaki. Bila kita kata air kencing ni kata-kata biasalah anak lelaki tu lah buah. Tak ada rasa pun nak. Tapi ni anak kencing perempuan, anak perempuan ni bau air kencing anak perempuan, dia akan menjatuhkan maruah. Maka Islam menjaga maruah orang perempuan. Sampaikan kena bungkus aurat dia. Sehingga lelaki pusat sampai lutut je, perempuan lebih. Sampaikan kalau mati 5, 3 tak cukup. Sampaikan air kencing dia dihilangkan bau supaya tak ada orang bercakap tentang air kencing dia. Kalau air kencing perempuan, dah lah air kencing perempuan. Bayi pula tu tak diberi cakap, disorok. Kalau dah besar, lagilah kena sorok. Bukan duduk di luar, tunjuk ke tu, tunjuk ke sini. Tengok dalam TikTok, joget situ, joget sini. Padahal perempuan ni masturah, disorok. Yang terpaksa keluar je keluar. Yang tak, kalau tak boleh, tak perlu keluar, duduk diam-diam kat rumah. Oh tak boleh lah, lapar perut nak beli kicap, boleh keluar. Kalau saja-saja duduk, tengok abang postman lalu, banyak surat hantar bang. Tak ada, tu bukan kerja orang perempuan. Duduk tengok kereta lalu, vroom. Kereta lalu, vroom. Lalu pak cik, mana cik? Cangkul. Tak ada, tegur-tegur gitu. Perempuan tak ada kerja, duduk dalam rumah. Ada benda yang tak boleh buat apa, keluar. Nak belajar dalam rumah boleh? Tak boleh, keluar. Habis tu balik rumah. Jangan singgah-singgah lepas tu duduk cakap popek. Orang lalu tengok orang. Dia disorok. Perempuan ni disorok, masturah. Malah sampai ke air kencingnya pun disorok. Okey. Tu perempuan. Menjaga maruah wanita sampai macam tu sekali. Tu kata, kalau katalah kain kapan tu 5 perempuan, lah kali reput juga. Tak mazir. Tak. Sebab kalau 1 nampak bentuk, siku nampak lagi. Kalau 3 nampak lagi, ada lagi. Tapi kalau 5 nampak memang bungkus terus. Tak nampak apa dah bentuk. Maknanya ketika mati dijaga sampai 5 kena bungkus. Kalau hidup lagilah 18 patutnya. So hidup mati pun 5. Takkan hidup 3, mati 5. Mati tak ada benda dah. Pun disorok sampai 5. Masih hidup patutnya anak tudung sini, tudung ni, tudung. Tak apa saya nak sebut tak reti. Apa sarung sok, sarung tangan apa benda tu, hand sock, semua sok-sok yang ada, kain dalam kain tu kecil, kira 3 belah. Betul.
Sebab mati pun 5, takkan hidup 3. Mati 5, hidup 15. Hikmah. Kalau fikir, kalau tak fikir, tak jumpa. Fikir itu pelita bagi hati. Sampai kencing dia pun dijaga. Okey? Najis itu najis mukhaffafah dan najis mutawassithah. Last. Dan najis mutawassithah, najis pertengahan, macam mana cara nak cuci? Najis mutawassithah itu terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, najis ainiyah, iaitu yang ada tu lah, ain dia. Kalau air kencing tu, kalau najis tu, yang stokor tu, fizikal tu. Yang kedua, najis hukmiyah. Okey? Najis ainiyah, yang ada baginya warna, bau dan rasa. Tu sebab najis aini. Ada najis tu. Maka tiada dapat tiada apa? Mestilah. Tidak boleh tidak. Maknanya? Tak boleh tidak. Wajib, mesti. Tak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Tidak dapat tiada. Tidak dapat tiada. Dia la budda. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Tu. Maka tidak dapat tiada daripadanya dihilangkan warnanya, bau dan rasanya. Sebut awal-awal tadi kan. Pertama nak cuci macam mana? Buang dia dulu. Jangan jigu gitu. Jigu makin besar. Cuma ini bukan mughallazah lah. Tapi najis pertengahan. Tapi tetap juga merebak. Tak malah nak pegang. Tai ayam ada. Allah nak pegang. Tai ayam pula yang tai ayam candu tu. Tahu tai ayam candu? Yang kena tangan 3 hari baru hilang bau. Tai ayam monel. Tai ayam monel tu. Oh, jigu gitu. Jigu gitu lagi besar. Cuma dia bukan mughallazah. Mujur lah. Kalau dekat-dekat depan rumah tu, jigu-jigu sampai jatuh ke bawah, tak apalah. Sebab dia bukan mughallazah. Cuma elok-elok najis itu, bila kita jigu dia jadi makin besar. Bila makin besar, menggunakan air yang lebih banyak untuk basuh. Itu aja. Okey lah juga. Okey? Hilangkan warnanya, baunya dan rasanya sebut tu. Mula-mula buang dia dulu. Air kencing tu dulu. Bau hacing ada lagi. Maka kena buang. Bau, warna dengan rasa. Rasa dengan tangan lah. Jangan tiba-tiba pergi jilat pula. Macam tu juga kalau tahi tu, buang. Bau, warna, rasa kena buang dulu. Okay. Bila buang, maka bertukar namanya najis ainiyah kepada najis hukmiyah. Bertukar. Apa maksud najis hukmiyah? Tu dia. Dan najis hukmiyah itu yang tiada warna, tiada bau, tiada rasa. Dia najis, tapi tak ada warna. Dia najis, tapi tak ada najis. Tak ada yang stokor ataupun air tadi, tak ada. Tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Tapi najis. Maknanya kalau contoh ambil najis, buang. Ada warna, bau, ada rasa lagi. Ambil tisu, gosok. Gosok, buang je, ambil tisu. Sehingga beberapa kali najis dah tak ada. Bau pun dah tak ada. Warna dah tak ada. Rasa pun tak ada. Itu najis tak? Najis. Tapi bukan najis aini dah, najis hukmiyah. Najis hukmiyah senang aja. Tu. Memada larian air ke atasnya. Cucu air. Kena air sekali, selesai. Tak payah lap pun tak apa. Kata kita jiru air tu kena kawasan yang tadi tu, najis hukmi tadi. Kena semua. Maka air tadi kita biar. Tak apa. Cuma kalau jatuh tu tangguh sendiri, licin apa. Nak bagi tahu hukumnya tak wajib lap. Air tu namanya air musta'mal. Tapi kalau ada najis lagi, stokor lagi, jiru. Air tu nama apa? Mutanajis. Ataupun najis dah buang, ada bau, warna atau rasa. Jiru air banyak-banyak. Air tu semua jadi apa? Mutanajis. Sebab dia bersentuh dengan najis, maka jadi mutanajis. Yang ini najis dah tak ada. Cuma tak lalukan air je lagi. Najis tu dah buang. Bau, warna dan rasa pun dah buang. Pakai wet tissue contohnya. Tisu basah. Boleh? Boleh. Boleh tu dengan maksud boleh bagi menghilangkan bau, warna dan rasa. Tapi dia tidak menyucikan. Wet tissue tak menyucikan. Itu yang anak tu kan orang sekarang pakai wet tissue aja. Apa tu dia sembuh? Apa spray? Spray tak apalah. Spray yang mengalir ke spray yang besar? Gebu.
Yang mengalir lah. Ada spray yang dia adjust kat depan tu jadi besar ni. Buf, buf. Yang tu kan. Tu tak boleh. Sebab dia tak mengalir. Kena 10 kali. Tapi kalau yang kecil kan, adjust kat depan tu kecil ni, zup, zup, dia mengalir. Itu tak apa. Cuci ni. Orang dulu, dia pakai kain lampin. Sekejap je. Kalau kencing tu tak sampai sejam dia kena basuh dah. Sebab dia ruam lah jadi masalah. Orang dulu pula rajin. Orang sekarang malah pakai buang. Dah lah pakai buang. Dia buang gitu, syum baling. Terus ganti yang baru. Kadang-kadang tisu basah pun tak. Kalau letak tisu basah sekalipun, masih lagi tak suci. Habis tu, sama. Okey, sama juga. Pertama, buang tai cicak. Ada tak bau, warna dengan rasa agak-agaknya? Kalau warna tak ada, bau mungkin ada. Cubalah bau. Tu je lah. Sebab dia mesti tak ada tai cicak tu buang, bau, warna dan rasa tak ada juga. Jika rasa mungkin tak ada. Sebab kita dah ambil tai cicak tu, tak ada rasa lah. Warna kadang-kadang tinggal sikit. Ada sikit hitam tu atau putih kan? Maka ada. Kalau tak ada warna. Ada tak bau? Biasanya ada kok. Kecuali tai cicak kering. Tai cicak kering yang dah lama kering kat atas dia jatuh, yang itu memang tak ada bau. Itu tak apa. Yang itu ambil, buang saja. Tapi kalau dia basah lagi, jatuh, ada bau. Ada bau. Jadi bila kita buang, bau ada, wajib pakai air. Macam mana nak buat? Macam tadi. Tukarkan najis aini kepada najis hukmi. Ambil wet tissue boleh, ambil tisu kering boleh, buatlah apa pun, ambil kain, perah bagi lembab pun boleh, buat pandai-pandai lah. Gosok. Okey, tak ada dah. Ambil air, satu sudu pun cukup. Sebab tai cicak besar mana sangat. Satu sudu pun cukup. Ambil, tuang, selesai. Air tu, biar pun tak apa, lap pun tak apa, tak lap pun tak apa. Kena hati-hati lah kalau tak cicak. Tapi kita tengok kalau tak cicak, banyak ni, benda tu je. Apa? Ada tak basuh? Macam mana tak tahu lah. Tak tahu nak cakap. Ini hukum dia begitu. Kalau sapu je dan ianya memang tak ada bau, warna dan rasa, tak apa. Kering dah, tak apa. Tak tahulah. Saya mana tahu. Tak pernah bau pun. Mungkin dia berak kat atas, lepas tu dia kering dah. Tak tahu. Tapi kalau dia tu basah, tak boleh. Kalau semayang atas tu tidak sah. Ambil tisu basah lepas tu. Okey. Okey, lepas tu? Cukup tak cukup? Dia kena airnya mana? Sebab tu najis hukmi dia tak ada najis, betul, tapi mesti dilarikan dia tu. Memada larian air. Lari tu mengalir lah. Sebab tu tak boleh spray yang besar tu, kembang tu. Sebab dia tak lari. Dia kena banyak kali. Lepas tu kita kecilkan. Besar ni, okey tak? So, kita cuba spray kat muka. Dia mengalir. Lari lah tu. Itu masuk lari. Jadi air tu mesti mandi. Sebab tu saya kata, kalau buat, ambil tisu basah. Buat, okey. Dah. Tisu basah tu pula ada antibakteria. Menghapuskan 99.999 bakteria. Okey. Dia pun buat gitu. Okey dah. Dia pun tinggal. Tak boleh. Kalau semayang atas tu tak ada sah. Habis tu, kena ambil air. Sikit lah. Sekadar mana tu lah. Besar mana tu. Jurus. Larikan air. Mesti. Mana lagi? Mana apa lagi? Tu cara cuci. Kalau tak yakin, jangan layan. Bab najis kalau tak yakin jangan layan. Dia jadi was-was. Kita jalan, naik kereta, kejap babi melintas. Babi dia tak tengok kiri kanan. Sebab dia mana boleh, dia straight je. Dia mana boleh. Kalau dia nak corner, dia kena dia mana boleh tengok macam kucing. Kucing boleh tengok kiri kanan tu. Dia tak, dia straight je. Bila jalan kita pun langkah tepi. Okey, kena basuh tak? Kita punya kereta tak kena. Selagi kita tengok Allah ada darah babi, baru kena.
Tapi takkan tak kena air liur dia kot. Masa dia kena mulut dia tu, air liur merecik. Bayangan. Ada tak air liur dia? Ada beberapa titik. Kejap, berapa titik tu air hujan ke, air apa ke? Boleh jadi semua. Maka tak ada. Tak payah, jangan layan. Sehingga yakin, nampak dia punya bulu dia tercabuk kulit sikit, tepek dekat kereta, baru basuh. Selagi dekat tayar baru basuh. Itu pun kalau kita takut kita pegang tayar nanti kan bila-bila. Kalau tak yakin, jangan layan. Itu kalau babi macam tu juga. Anjing lalu. Kalau kencing sama juga. Kencing tu ada bukti tak? Ada baunya hancing dan tempatnya tahu. Maka baru wajib. Kalau kata tadi nampak anjing tu lalu dekat sini, dia tengok aja. Anjing ni aku dulu pernah baling batu kat dia, mesti dia dengki kat aku. Tak payah fikir. Mesti dia kencing sikit ni. Aku rasa dia ada kencing sebab nampak macam angkat kaki. Dia angkat kaki sebelah. Dah. Memang kemungkinan ada. Nampak tak? Tak ada. Ada kat bukti tanda-tanda hancing ke apa? Tak ada. Okey, saya bagi contoh, ulama bagi contoh. Kat sini ada satu baldi air. Lepas tu depannya ada penutup, macam ada kain lah kita kata, langsir, tirai. Dekat dalam tu ada satu baldi air macam ni. Anjing lalu, jelek lidah, lalu. Dalamnya ada air penuh ni. Lalu sini, masuk sini ada tirai, tak nampak lah. Sebab ada penghadang. Okey, dia dah jelek ni. Dia lalu, dia 1 minit hilang. Lepas tu dia keluar kat tu. Dia keluar, air dia penuh basah mulut dia. Terus pergi. Kita pun tengok air tadi. Boleh tak pakai air? Boleh. Dia jilat tak? Nampak tak? Tak nampak. Air tu mutlak. Sampai macam tu sekali. Jadi kalau kata, mesti anjing tadi dia berhenti sekejap, dia tengok air, lepas tu dia jilat. Sebab tu mulut dia basah. Tak payah fikir. Tak ada. Senang tak? Senang. Sebenarnya senang je. Layan, jadi was-was. Layan setan tu jadi was-was. Itu syaitan. Jadi was-was. Okey? Nak asar lah. Jadi kita kena berhenti lah. Sebab asar awal kan. Dah habis dah rasanya. Macam itulah juga najis air kencing kucing. Sama juga. Kan? Kalau bau hancing. Bau. Ada bau dia. Masa tu bau jiwa. Kalau tak ada, kucing ni dia suka kencing kat mana-mana. Nak tanda kawasan, teritori dia. Kalau dia kencing, kalau datang kucing jantan yang lain bau, dia tak boleh masuk. Ini dah ada owner. Lepas tu dia kencing. Tiba-tiba tengok jantan dia kencing kot dekat atas motor aku. Tadi dia naik. Tak payah fikir. Kucing tak pernah masuk begok. Dia tak pernah pun. Jadi dia naik atas motor aku tadi. Mesti bontok tu dia buat gini gitu. Mesti kena. Tak ada. Ada tak bau? Hancing tak? Ada. Tak ada. Jangan duk layan. Layan habis. Jangan layan. Okey? Okey, habis. Jadi kita masuk fasa 3. Fasa 19 ni kita tak masuk pun. Kita baca sekali lalu je nanti. Kita masuk bab solat terus. Sebab fasa 9 bab haid. Bab haid kita atur lagi. Ini ringkas je. Jadi kita baca gitu je lah nanti. Ni bab haid ni. Bab haid kita akan masuk kitabus solah akan datang. Kita baca fasa ke-19 sekali lalu saja. Kalau kita baca detail buat apa, nanti bab haid detail lagi ya. Kita ping tu. Okey? Kita masuk fasal yang ke-19 dan 20. Bila ni? Ni baru sekali kan? Maknanya minggu hadapan. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya rahman. Rabbi ja'alna muqimas salah min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
Syah.